Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Semua rakan-rakan usrah, rakan-rakan ukhuwah, rakan-rakan fillah yang saya kasihi dan yang saya hormati, alhamdulillah pastinya di awal pagi ini amalan pertama orang-orang yang menyatakan keimanan mereka kepada Allah adalah merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Syukur Alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukur kerana Allah masih lagi memulangkan kepada kita ruh dan kita masih lagi bernafas, diberikan kita nikmat yang tak terhitung dan kita tahu kita tetap akan kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua yang saya kasih sekalian bertemu kita di platform Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dalam rancangan Tazkirah pagi ini, dan saya yakin rakan-rakan saya yang sama-sama hadir, nawaitu kita, niat yang kita telah letakkan dalam hati kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama memulakan hari dengan sesuatu yang sangat positif. Dan kita pun dipesan oleh Nabi SAW, bahkan Nabi mendoakan kepada kita dalam doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi menadah tangan 1400 tahun yang lampau, Ya Allah, Engkau berilah keberkatan kepada umat aku pada awal hari mereka. Baik, alhamdulillah pada kali ini kita cuba membincangkan tajuk yang saya kira relevan dengan kita. Ya, terutama kita-kita yang berada pada tahun 2021 ini dan kita berhadapan dengan pandemik wabak yang telah melalui rally yang sangat panjang. Ujian ini telah menimpa seluruh dunia dan kita adalah salah seorang yang terpilih untuk berada pada menghadapi ujian tersebut. Tetapi bila kita lihat ke sekeliling kan, kita tidak pasti adakah kita atau manusia berjaya melalui ujian ini seperti yang sepatutnya. Adakah nanti natijah ataupun hasilnya adalah sesuatu yang menunjukkan kejayaan kita. Kerana bila sebut ujian ataupun disebut mihnah ataupun disebut sebagai ikhtibar ataupun disebut sebagai bala, semua ujian adalah untuk menanya kita, menguji kita. Adakah kita makin dekat dengan Allah? Atau dengan ujian ini akan menjadikan manusia makin jauh daripada Allah. Ujian di sisi Allah sama ada kita mendapat sesuatu nikmat ataupun ujian dianggap di sisi Allah apabila kita mendapat sesuatu bala. Kerana nikmat atau bala di hujung itu adakah ianya kian mendekatkan kita pada Allah. Sekiranya dengan nikmat menjadikan kita itu bersyukur dan hati ini sentiasa berterima kasih kepada Allah, nikmat tersebut menjadi satu ujian yang ujian itu telah melonjak kita ke derajat yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, sekiranya diberi nikmat, diberi kesenangan, diberi kesihatan, tetapi menjadikan kita kian jauh daripada Allah, maka tahulah kita bahawa kita telah gagal ketika kita melalui nikmat mendapat nikmat tersebut. Begitu juga ujian, sebab ramai orang kata ujian ni hanya bila masa kita kena bala. Kita tak perasan bahawa kita dapat nikmat, kita diberi sihat. Ini adalah merupakan ujian. Allah sedang uji kita. Dan bila kita tengok
suasana pada hari ini, manusia diuji dengan kesihatan, manusia diuji dengan ekonomi, manusia diuji dengan perhubungan, manusia diuji dengan keamanan, manusia diuji dengan kestabilan politik. Semua ini adalah ujian yang mempengaruhi kita, yang di akhir nanti, adakah ujian ini kian mendekatkan kita dengan Allah? Kelihatannya, ujian-ujian ini kerana ralinya panjang, menyebabkan kita kian jauh daripada Allah. Kita kian lalai daripada Allah. Dan sebab itu kita dapati sekitar kita, dunia menjadi begitu stres. Ya, tekanan berlaku di mana-mana. Individu, keluarga, organisasi. Dan sangat menyedihkan kita dengan tekanan yang memang sedia ada kerana kita hidup di atas dunia ini untuk diuji, maka pada ketika itu datang pula ujian yang berterusan, manusia makin mudah pecah. Dan ada orang yang mengambil keputusan, mereka membunuh diri mereka. Manusia, rumah tangga mengambil keputusan bercerai-berai dalam rumah tangga mereka. Manusia dalam perhubungan menjadi renggang dan jauh, terjarak. Sebab itu kemuncaknya pada politik manusia tidak pandai untuk bersatu untuk menghadapi ujian yang berat ini. Kerana itu, di manakah puncanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah masalah bukan pada intelektual, kerana semua yang sedang melalui ujian ini adalah mereka-mereka yang masuk universiti. Manusia yang berada pada degree yang tinggi, manusia yang diukur kepandaiannya. Jadi, orang yang pandai tidak terlepas daripada ujian ini. Jadi, puncanya bukan pada kepandaian, tetapi puncanya adalah terletak pada hati manusia. Kerana itu, marilah kita, kalaupun kita tak dapat mempengaruhi orang lain untuk memahami bagaimana cara yang terbaik untuk kita melalui ujian ini, maka tidak lain dan tidak bukan adalah kita melihat kembali kepada hati kita. Kalau kita rasa ujian ini sakit dari sudut ekonomi, penyelesaiannya adalah terlebih dahulu tengok bagaimana kita memperkasakan hati kita. Kalau kita rasa rumah tangga kita berkrisis, maka penyelesaian pertama ialah melihat balik kepada kekuatan hati kita. Sekiranya kita melihat kita mudah sekali marah-marah, kita mudah sekali rasa tertekan, kita rasa mudah mengeluh, maka kembalilah lihat kepada hati. Kerana bila kita tengok, kalau kita tengok PKP dulu mula-mula, bila kena PKP manusia terkejut, culture shock. Dan pada ketika itu rumah-rumah hidup dengan solat jamaah, rumah-rumah hidup dengan tadarus, rumah kita hidup dengan zikir, malam-malam hari kita penuh dengan ratib haddad. Itu pada PKP yang mula, sebab manusia terkejut. Tetapi selepas setahun kemudian, sedangkan ujian masih lagi berterusan, bahkan jadi lebih parah. Tetapi dalam masa yang sama, benda yang menyeliputi hati yang namanya hiburan. Kita telah memilih bahawa penyelesaian kepada masalah ini adalah melalui hiburan. Sebab itu tak hairan hiburan menjadi tiba-tiba mencanak-canak, TikTok, Masya Allah, mengambil ruang dan tempat. Tetapi persoalannya, adakah itu boleh menyelesaikan masalah kita? Sekiranya tidak boleh menyelesaikan masalah, bahkan menjadikan masalah itu lebih berganda-ganda. Kenapa berganda-ganda? Sebab masalah utama kita tidak selesaikan. Tetapi kita mereka sesuatu benda yang baru, yang melahirkan implikasi yang baru pula. Jadi kerana itu, dalam kesempatan pada pagi hari ini, dalam platform Tazkirah Pagi di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, salah satu cara yang paling utama yang diajar oleh Nabi, terutamanya di awal pagi, kepada kita semua, untuk kita menguatkan hati kita adalah mencuci, membasuh hati kita dengan istighfar. Apabila kita rasa bahawa aku perlu kuatkan hati aku perlu perkasakan hati aku, dia mesti bermula dengan usaha
membasuh. Kita sayang baju baru kita dan kita dapati dianya kotor. Kita tak boleh spray dia dengan perfume. Kita tak boleh buat apa pun melainkan pertama kita kena membasuhnya. Begitulah hati saya dan hati kita semua ketika melalui ujian ini. Dan kita mendapati bahawa hati kita menjadi begitu kotor. Dan kekotoran hati inilah yang kita pakai macam kita pakai baju dan kita masuk dalam rumah tangga, kita bercakap dengan orang, kita berinteraksi, kita membuat keputusan dan akhirnya apa berlaku? Maka keputusan kita, interaksi kita, perhubungan kita menjadi kotor sama seperti kotornya baju tersebut. Karena itu Nabi SAW memulakan bahawa hati ini kena sering dibasuh. Dan tidak ada benda yang boleh membasuh hati paling utama melainkan dengan al-istighfar. Melainkan dengan kita memohon keampunan daripada Allah. Dengan kita mengakui kepada Allah betapa lemahnya kita. Betapa kita menyebut kepada Allah yang kita ini adalah seorang hamba yang hina. Yang kita mudah sekali terlupa dan terlalai. Kita biasa dengar, Ya Rabbana i'tarafna. Ya. Kita mengakui tentang kelemahan-kelemahan kita. Jadi sebab tu kalau kita melihat, kalau kita menyebut kepada diri kita, saya lemah, saya mudah marah, saya mudah cemburu, saya mudah tak bersyukur, saya payah nak sabar, saya jadi sensitif, ya, saya rasa parah kehidupan ini, maka Nabi memberikan jalan adalah dengan kita beristighfar. Dan apa saja istighfar yang kita perlu lakukan? Dia adalah proses membasuh hati kita. Istighfar adalah deterjen. Istighfar adalah alat basuh. Istighfar adalah vanish. Ya, orang kata Clorox. Yang paling bagus yang perlu kita buat, dan kita bukan perlu sebab dosa berlaku hari-hari. Mata kita berdosa, telinga kita berdosa, mulut kita berdosa, panca indera kita berdosa, apatah lagi hati kita berdosa. Lalainya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan ciri-ciri kedosaan. Cuba bayang, apabila kita melakukan semua dosa-dosa tersebut, maka akan berlaku bintik-bintik hitam kekotoran dalam hati kita. Satu dosa, satu bintik hitam. Satu dosa, satu bintik hitam. Sedangkan hati inilah yang kita nak gunakan, modal kita, sumber kita untuk kita berhadapan dengan dunia, tetapi dalam masa yang sama, bintik-bintik hitam dia terus datang. Kekotoran-kekotoran itu terus datang, satu demi satu. Dan apatah lagi apabila jenis dosa itu yang bersifat memberi gandaan. Ya, kita post sesuatu, kemudian rupanya perkara tersebut adalah mungkar, adalah perkara yang tak baik. Maka kemudian post kita itu dikembangkan. Makin berkembangnya dosa itu, makin bertambahnya hitam dalam hati kita. Dan inilah perkara yang berlaku sehari-harian. Berterusan sehari, 24 jam, 7 hari seminggu. Dan kemudian dalam tempoh pandemik ini, kita juga tak lepas daripada dosa demi dosa. Dan bagaimana kita nak harapkan untuk hati kita ini dapat memberikan tenaga kepada kita? Jawapannya tidak ada harapan sekiranya kita tidak bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Sebab itu tidak heran kita semua tahu bahawa Nabi SAW bertaubat kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah satu hari akthar min 70 marrah. Lebih banyak daripada 70 kali Nabi itu bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mengajak diri saya dan kita semua pada setiap awal pagi terutamanya, marilah kita menyebut kepada Allah, mengaku kepada Allah dosa-dosa kita kepada Allah. Kerana kita tahu bahawa apabila hati kita mula basuh dan kekotoran tersebut mula kian meninggalkan hati kita, kita akan merasai bahawa ada ruang bernafas untuk hati kita. Kita rasa macam lebih kuat, kita rasa lebih berselesa apabila kita makin banyak bertaubat kepada Allah. Ya, kalau kita duduk kat rumah, kalau kita ada tasbih, ya, kita peganglah tasbih.
Sebab kalau kita pergi ke pejabat, kita pegang tasbih, ya, itu tentulah tak sesuai pada pandangan orang dan kita pun rasa tak selesa. Tetapi tasbih, ya, adalah merupakan alat. Bila kita pegang tasbih tersebut, maka kita mulakan dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar yang sangat banyak. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi mengajarkan tentang sayyidul istighfar. Ya, Nabi mengajarkan tentang sayyidul istighfar. Dan banyak daripada kita yang menghafaz sayyidul istighfar. Ya. Sayyid adalah penghulu, al-istighfar, yakni memohon keampunan daripada Allah. Kalau kita melihat, ya, untuk kita basuh hati kita ini, ya, maka sebab tu dalam istighfar pertama sekali adalah kita mengakui siapa kita. Allahumma anta rabbi. Ya, Allahumma anta rabbi. Kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau ya Allah adalah Tuhan aku. Ya. Apabila kita menyebut bahawa kita kepada Allah dalam bentuk pengiktirafan, dalam bentuk pengulangan, dalam bentuk pengukuhan, maka kita menyebut kepada Allah, Allahumma anta rabbi. Dan kita sebut, alangkah baik sekiranya kita menyebut dalam keadaan telinga kita sendiri mendengar. Ya, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhan aku. Dan alangkah baik tatkala lidah kita menyebutkan Allahumma anta rabbi dan telinga kita mendengar Allahumma anta rabbi, hati kita yang telah bersaksi sejak daripada alam roh, alastu bi rabbikum, hati kita menjawab bala syahidna. Alangkah indah saat kita menyebut Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabb aku. Engkaulah satu-satunya ya Allah Tuhan aku. Dan kita tahu bahawa Rabbi adalah pengakuan kita bahawa dialah Allah yang telah menjadikan kita ini ada daripada tidak ada. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam ini daripada tidak ada kepada ada. Dan kita mengakui bahawa kita tidak punya apa-apa kuasa, kudrat, kekuatan. Dan kita sandarkan kekuatan kita kepada Rabb kita. Jadi sebab itu bila kita sebut Allahumma anta rabbi, satu kalimat yang seolah-olahnya kalimat tersebut adalah merendahkan diri kita. Tetapi untuk seorang hamba, bila dia merendahkan dirinya, ketika itu baru terangkat bahawa dia meletakkan dan menyandarkan kerendahan itu kepada Tuhan sekalian alam. Ya? Apabila kita rapat dengan Tuhan, siapakah yang sanggup berhadapan dengan kita? Bila kita katakan Allahumma anta rabbi, ya, kita mengatakan Allahumma anta rabbi, wahai Allah, engkaulah Tuhan aku dan engkaulah yang menciptakan aku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya. Dan kita katakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah yang telah menciptakan aku. Dan kita menyatakan kepada Allah betapa kita terikat, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya, dan kita mengaku kepada Allah sebab minda kita, ya, hati kita mudah terlencong pada saat kita ini menguruskan dunia. Kita merasa bahawa kita ini adalah pemilik, kita adalah tuan. Bahkan sampai satu tahap seorang hamba kalau dia lupa tentang ini, dia akan dakwa dirinya sebagai Tuhan. Ya, apabila kita merasai kita memiliki, kemudian kita menjadi tuan kepada apa yang kita miliki, tidak mustahil perasaan tersebut dia bertukar menjadi seperti Fir'aun, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Pada saat itu kita mendapati bahawa Fir'aun akan mendakwa bahawa aku adalah Rabb al-A'la.
Jadi kita takut kita tak seperti Firaun tetapi menjadi Rabb sufla. Ya, maknanya kalau Firaun mendakwa ana rabbukumul a'la, kita tak dakwa, tetapi kerana kita tak menyebut bahawa ana abduka, aku adalah hamba kepada engkau ya Allah, aku adalah abdi kepada engkau ya Allah, maka pada saat tersebut hati kita belajar untuk menjadi tuan. Dan tuan ini dia adalah merasai dia memiliki. Seorang hamba yang sebenar, dia melihat bahawa apa yang dia ada adalah sesuatu yang miliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pengisytiharan bahawa aku adalah hamba, ana abduka, adalah pengisytiharan bahawa semua yang kita ada adalah milik engkau ya Allah. Sebab seorang hamba tidak memiliki. Seorang hamba merasai bahawa dia tidak memiliki. Kerana dalam hidup, penyakit mula datang kepada kita apabila kita merasai bahawa ini adalah milik kita. Dia bukan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula merasa sakit untuk melepaskan sesuatu bila kita merasa bahawa dia adalah milik kita. Dan menjadi seorang yang merasai milik itu melepaskan kita daripada sifat kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Maka sebab itu dalam istighfar kita mengaku bahawa ana abduk. Dan apabila kita mengaku hamba, maka setiap hamba dia terikat dengan apa dia? Ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ikatan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebutkan tadi, ikatan tersebut telah pun berlaku bukan sekarang, tetapi berlaku sejak daripada alam arwah. Daripada alam arwah, kita telah terikat bahawa aku adalah hamba kepada engkau ya Allah. Maka masuk kita ke atas alam ini tidak berubah apapun sebab roh yang sama ada dalam diri kita. Cuma bila mana jasad kita melalui experience dengan alam, dengan dunia, maka hati kita tiba-tiba bertukar arah, kecenderungan dan lupanya pada ketika itu menyebabkan akhirnya pengabdian dia kepada Allah, perjanjiannya kepada Allah dia terlupa. Dan kita menyadari bahawa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan terlibat dengan sekadar wa'dun, tetapi kita terlibat dengan apakah implikasi daripada perjanjian kita. Sebab ada perjanjian-perjanjian, ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar-besar ketetapan adalah Allah menyebutkan apabila kamu melakukan ketaatan, maka pada ketika itu kamu akan diberikan ganjaran. Dan yang besar yang lain adalah apabila kamu melakukan kedosaan, maka pada ketika itu kamu akan mendapat balasan yang disebut sebagai neraka Jahannam. Pada saat kita menyebutkan kita hamba, kita tidak lepas daripada semua keadaan ini. Ya. Jadi kita menyebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. Dan kita mesti mengetahui bahawa kita akan sedaya upaya kudrat kita untuk menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengakui kelemahan kita, ya. Dan kita tahu bahawa kita melakukan dosa-dosa dalam kehidupan kita adalah dengan nikmat yang Allah beri kepada kita. Kita melakukan dosa semuanya dengan nikmat yang Allah beri kepada kita. Orang kuat membuat dosa dengan kekuatan yang Allah pinjamkan kepada dia. Orang kaya melakukan dosa dengan kekayaan yang Allah pinjam kepadanya. Orang-orang cantik, orang-orang tampan, mereka melakukan dosa dengan ketampanan dan kecantikan yang Allah pinjamkan kepadanya. Orang berpengaruh melakukan dosa kepada Allah dengan pengaruh yang Allah pinjamkan kepadanya. Jadi apabila kita menyebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
betapa kita ini lalai, betapa kita ini lupa. Dan kerana itulah akhirnya kita mohon ampun kepada Allah, yang kita sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang boleh mengampunkan dosa kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mendengar apa yang kita pohonkan kepada Allah. Semua yang saya kasih sekalian, apa yang kita sebut itu adalah sebuah proses untuk kita mencuci hati kita. Kita menyebut Astaghfirullahalazim, kita sebut dalam bentuk apapun sirah ataupun sebutannya. Tetapi kita nak mengaku kita hamba, kita mengaku kita ini lemah, kita mengaku kita adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengaku kita terlibat dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua ini adalah merupakan perkara yang sedang membersihkan hati kita, yang mencucikan hati kita. Semakin kita fokus, semakin kita menumpu, semakin kita duduk dengan tenang, bernafas dan menyebutkan kepada Allah kalimat-kalimat istighfar. Dalaman apa yang sedang berlaku, dalaman kita sebenarnya berlaku proses penyucian sebenar bagi hati kita. Sebab itu tidak hairan, manusia yang banyak beristighfar adalah manusia yang merasai kian hilang berat yang dia tanggung. Kian hilang sesak yang dia rasa dalam dada dia. Sebab bila orang bermasalah, dia rasa sesak, dia rasa sesak, dia rasa sakit di dalam. Jadi sakit itu berpunca di mana? Bukan masalah yang kita sedang pikul, tetapi dosa daripada hati kita. Jadi sebab itu kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua untuk kita dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah proses wajib yang mesti kita lakukan kepada Allah, bukan untuk faedah Allah Subhanallah, tetapi untuk kita membersih, mencucikan hati kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Rakan-rakan yang saya kasih sekalian, semoga Allah bantu saya, terutamanya yang berdosa ini, dan semua rakan-rakan yang lain, agar dapat terus istighfar di samping melakukan perkara-perkara yang lain. Ya, antaranya kita berzikir. Istighfar adalah asas, yang lain berzikir, yang lain adalah mengekalkan wuduk, yang lain di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ini adalah perkara-perkara yang kita akan dapati berlaku perubahan kekuatan dalam hati kita. Semoga hari ini insya-Allah menghadiahkan kepada kita semua perkara tersebut. Semoga kita berjumpa lagi, dan bagi rakan-rakan, saya nak mengajak sama-sama kita, marilah kita sama-sama dokong usaha dakwah, kerana Nabi mengijazahkan kepada kita semua umat Nabi agar menjadi seorang pendakwah. Nabi menyebut dalam hadis, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan, kata Nabi, walaupun satu ayat. Apa yang nak dimaksudkan oleh Nabi? Nabi nak memaksudkan bahawa kalau tidak ada apa yang kamu boleh sampai, kamu dapat daripada aku, maka sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini memberi pedoman kepada kita untuk kita terlibat bersama-sama. Dan kita faham bahawa dakwah bukan usaha peribadi, bukan usaha seorang-seorang, tetapi dalam bentuk jamaah. Dan di antara platform yang ada bagi kita di Malaysia ini, untuk kita semua terlibat adalah dalam Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara, yang di sana ada rakan-rakan yang sentiasa berfikir, yang merancang untuk membuat aktiviti-aktiviti dakwah yang sesuai bagi semua peringkat dengan cara yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlibatlah sama dengan beri idea, beri doa, beri sumbangan, dan kita di bawah ni ada berikan sumbangan. Setiap sumbangan tersebut adalah merupakan usaha kita untuk sama-sama terlibat dalam usaha dakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lebih ramai orang yang perlu dikuatkan hati mereka, ramai orang yang perlu dikembalikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka mencapai kepuasan hakiki di dalam kehidupan ini. Semoga jumpa lagi setiap pagi. Tazkirah pagi ada di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara oleh para asatizah kita. Maka marilah sama-sama sharekan dia, kongsikan dia agar ramai orang yang mendapat manfaat. Jadi kita telah mula melatih. Kita bukan sekadar menjadi seorang pengguna agama, tetapi kita menyampaikan agama yang
yang kita dapat ini kerana sesuatu nikmat secara semula jadi, kita suka untuk kongsikan dia. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.